Assalamualaikum dan salam Jumaat untuk semua. Kita kembali bertemu dalam MHI dan kami menyantuni anda di Ramadan ya. Sebab kalau ikutkan insya-Allah untuk tahun ini ada 5 kali Jumaat. Semoga kita akan mengisi babdalah Ramadan Jumaat waktu berdoa. Jadi peluang untuk kita lipat gandakan amalan. Jangan lepaskan peluang ini sebab ianya hanya setahun sebulan ini sahaja. Ya, 9 Ramadan akhirnya pejam celik kita pun menghitung hari 9 Ramadan dan pastinya 31 Mac. Esok dah April dah bang. Allah. Dia. Sekejap je. Kita menuju meniti April, lepas tu 2023, lepas tu nak masuk 2024. Makin lama kedut makin banyak. Itulah dia. Jadi adalah halaman untuk kita bermuhasabah dalam apa juga kehidupan. Menggantikanlah apa yang kita tinggalkan, solat ke zakat ke apa semua demi kehidupan yang lebih baik. Dan hari ini insya-Allah kita akan memberikan anda ilmu yang luas sebab Islam ini cukup semua bidang kan. Dan termasuklah kita nak juga tentang isu cagaran ni. Ya, kadang-kadang kita tahu kan dulu kalau tengok drama Melayu, kita cagarkan jelah tanah ni untuk buat pinjaman bank sebagainya. Tapi hari ini kita nak bagi satu realiti bagaimana sebenarnya kena faham apa itu cagaran. Jangan main cagar ada tanah pusaka cagar. Kena faham betul-betul. Apa implikasinya selepas itu dan apa ilmu yang perlu ada. Sebab bila sebut tentang ilmu cagaran ni ia melibatkan apa impaknya selepas itu kan. Apa mungkin kesan-kesan yang akan berlaku. Tak boleh hanya dapat duit lepas tu settle. Tidak sebab sekarang ni pun kita nak tengok sama ada apa yang boleh dicagarkan. Kena tapi sebenarnya kena ada rasa tanggungjawab juga. Kalau misalnya kita cagarkan sesuatu benda yang sangat bermakna, katalah benda tu legasi, warisan dan sebagainya, kena ada satu tanggungjawab. Janganlah kita tak apalah dah cagarkan tu, nanti kalau tak dapat bayar pun itu dah ada dah kan. Okey. Sebab ada perkara yang mungkin sentimental bagi setengah pihak yang mungkin harta pusaka ke dan sebagainya, dan mungkin juga kita nak tahu apa mungkin benda-benda yang tak boleh dicagarkan ya. Tambah pula sekarang ni kita berdepan dengan pelbagai isu yang ada kaitan dengan masyarakat, dari SP dan sebagainya. Jadi apakah yang terbaik untuk masa depan? Keadaan dia nampak baik dari segi dengan masa pendek, namun untuk masa panjang, apakah yang akan berlaku kepada harta sekarang ini dan masa depan? Baik. Kita nak berikan sedikit perkembangan mengenai cuaca Haji Fatri, silakan. Mari ribut tak ada terus ya ribut. Jabatan Meteorologi Malaysia nampaknya di Sri Aman Sarike, di Sibu Mukah Kapit, termasuklah di Song Kapit dan Bukit Mabung dan juga Bintulu. Ini telah dikeluarkan jam 6 pagi tadi dan dilaporkan ramalannya hingga 10 pagi. Tapi kita tengok cuaca semasa. Alhamdulillah cerah semuanya di beberapa kawasan. Kita tahu kadang-kadang Ramadan ni rasa tak petang-petang ada hujan dah. Dia punya tengah hari tu terik ya. Pukul 11 pun memang wow, dia punya cengkaman matahari tu. Tapi bila petang dah mula hujan. Dan saya harapkan kepada mereka yang yalah kadang balik pukul 5 tapi kadang sampai 2-3 jam di atas jalan, sentiasa bersedia makanan. Takut nanti ada yang macam berbuka dalam kereta dan tak sempat pun pukul 8 bersama rumah. Kalau boleh kita sentiasa bersedia dengan kurma dan sebagainya. Baik, sebenarnya kita mengimarahkan bulan Ramadan ini, MHI juga turut berkongsi. Ini satu berkenaan dengan keunikan setiap masjid yang ada di negara kita ni. Kali ini kita bawakan Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai di Melaka. Ya, ini pun ada orang Melaka. Dagang-dagang Kota Melaka. Orang Melaka. Dari Makassar. Sekiranya tuah jodohnya ada, takkan lari gunung dikejar. Jadi, sebuah rangkuman Rumah Allah di Bumi Melaka. Bukan sahaja berperanan sebagai pusat ibadah, masjid juga menjadi institusi umat Islam dalam meningkatkan kesejahteraan, perpaduan dan taraf kehidupan ummah. Sejak zaman kegemilangan Islam, masjid menawarkan fungsi yang pelbagai kepada masyarakat selain daripada menjadi tempat solat berjemaah. Sama seperti Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai, Melaka. Berdiri gah di tengah-tengah kawasan kampung, masjid yang siap dibina sekitar 6 tahun lalu menjadi antara lokasi ikonik tumpuan penduduk. Berkonsepkan gaya moden di bahagian dalam, namun masjid ini masih mengekalkan seni bina tradisional Melaka di bahagian luar. Bumbung bertingkat 3 atau lebih dikenali sebagai bumbung Meru jelas mempamerkan hasil pengaruh seni bina Cina. Lengkap dengan prasarana seperti gerai masjid, kolah wuduk, kedai ekonomi ummah dan mesin ATM mewujudkan kawasan yang cukup selesa buat seluruh ahli karya masjid. Istimewa sepanjang bulan Ramadan, Masjid Jami' Ar-Rahman menziarahi penduduk kampung yang kurang berkemampuan bagi meringankan beban mereka.
Muhammad Nazri Nasir sebagai ahli jawatan kuasa masjid bertanggungjawab untuk mencatat serta mengenal pasti individu yang berkelayakan untuk mendapatkan bantuan. Hanya bertemankan motor lama, Nazri akan menghantar bekalan makanan seperti beras, gula dan minyak masak terus ke pintu rumah sekaligus memudahkan urusan mereka. Sebenarnya kita ikut sunnah Nabi SAW. Ya, ini kita mendatangi umat. Mungkin ada kalangan kita yang sakit. Mungkin ada kalangan kita yang susah, yang kita dengar kabar. Jadi kita buat pelbagai, bukan kata masyarakat karya saja, kadang-kadang masyarakat luar singgah, dia ada susah. Kita boleh bantu, kita bantu kit makanan. Bila pendekatan tu, fahaman tu ada pada masyarakat dan dimulai daripada pihak masjid, insya-Allah masjid ni dengan diizin Allah akan imarah. Pelakon veteran Syed Abdul Ghani atau lebih popular dengan gelaran Syed Prono antara individu yang turut mendapat ihsan daripada pihak masjid. Watak sebagai salah seorang pelanggan dalam filem Lagi-Lagi Senario antara penampilannya yang masih diingati peminat sehingga ke hari ini. Namun dia membuat keputusan untuk memperlahankan karirnya dalam bidang seni dan membawa diri pulang ke kampung halaman. Kini dia lebih selesa untuk tinggal seorang diri di rumah pusaka peninggalan keluarganya dan melakukan kerja-kerja rumah. Buat masa sekarang pun, Dik, walaupun abang dah berumur, Dik, dah lama berlakon, ke mana-mana pergi pun abang orang kenal, Dik. Dia mesti ambil gambar abang. Dia tanya, tak berlakon lagi bang? Abang kata dah tua. Itu je kau lah ganti abang. Kita walaupun dah berumur, berlakon sikit-sikit pun boleh dah, Dik. Janji dapat duit belanja cukup lah. Banyak-banyak tak adalah. Ni benda bukan 30-40 tahun dulu kan. Boleh banyak-banyak. Buat masa sekarang pun abang baru tak berlakon lagi. Duit masuk pun tak ada kan. Jadi bujang nak makan-makan tu pun susah juga kan nak beli kan. Tak ada bantuan apa-apa. Jadi kalau masjid tu dah bagi, berarti tu bagus, Dik, kan. Dapat meringankan beban abang kan. Bukan sahaja menyantuni penduduk sekitar, malah masjid ini turut meraihkan individu yang hadir untuk mengimarahkan masjid. Bertunjangkan konsep dari ummah kepada ummah, segala kemudahan yang tersedia bertujuan memberi manfaat kepada mereka yang hadir. Berpegang kepada niat yang sama, Haji Abdul Jalil Haji Mazan turut menjalankan inisiatif untuk berkebun di sekitar masjid. Berbekalkan minat yang mendalam terhadap pertanian, Bilal Masjid berusia 69 tahun ini menanam pelbagai jenis pokok seperti buah mata kucing, buah naga, buah kedondong dan banyak lagi. Hasil tuaian kemudiannya akan dijual bagi menambah pendapatan sampingan buat kegunaan masjid. Ada kalanya, sebaik sahaja selesai menunaikan kewajipan solat, bapa kepada 6 orang anak ini terus sahaja melawat pokok-pokok kesayangannya walaupun masih memakai jubah. Pada saya tidak jadi masalah kerana itu adalah satu kebiasaan pada saya datang daripada masjid dan kita usahakannya dengan pakaian itu. Kita nak balik ke rumah nak tukar pakaian pun jadi satu masalah dan kita teruskan je lah tugas. Sekiranya benda ni suci lagi dengan pakaian, kita akan gunakan balik. Tak ada, kita teruskan je lah. Pokok-pokok yang mendatangkan hasil, pekerja-pekerja ataupun jemaah-jemaah yang ada di dalam masjid ini, sekiranya mereka berminat nak ambil, kita tak ada masalah untuk memberinya. Kerana ini adalah kawasan masjid. Jemaah-jemaah kalau hendak makan buah-buahan, mereka akan jumpa saya dan meminta izin. Saya izinkan, tak ada masalah. Berkat sumbangan serta kerjasama ahli karya masjid, aktiviti-aktiviti seperti ini dapat dijalankan demi kebaikan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah tidak melepaskan peluang untuk mengambil berkat Ramadan. Pihak masjid turut memanfaatkan hasil derma orang ramai bagi menyajikan juadah berbuka puasa beramai-ramai. Baik, jika tadi sebelum maghrib jemaah di sini hanya berbuka dengan buah kurma dan juga air mineral, tetapi selepas maghrib mereka diraikan dengan pelbagai jenis juadah yang telah pun disediakan di sini dan pastinya usaha seperti ini dapat memberikan keceriaan kepada mereka untuk hadir ke sini bukan saja untuk menunaikan ibadah tetapi juga bergaul bersama dengan masyarakat di sini sekaligus meraihkan Ramadan yang cukup mulia.
Sinonim dengan imej Islam sebagai agama yang syumul, masjid juga perlu merangkumi semua aspek kehidupan dan tidak sempit sebagai tempat beribadah semata-mata. Secara tidak langsung, keistimewaan ini dapat menarik lebih ramai anggota masyarakat dari pelbagai lapisan umur untuk turut hadir dan menghidupkan masjid. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini, 9 Ramadan. Walaupun kita semuanya perut kosong, mengantuk, tak apa. Kita nak jadikan 9 Ramadan ini penuh bererti dengan ilmu yang sepatutnya kita semua perlu tahu berkenaan dengan ekonomi ini. Soal wang ini berkenaan dengan cagaran. Faham atau tidak apa itu cagaran? Jadi sebelum kita nak mengupas lebih lanjut berkenaan dengan topik soal wang cagaran ini, apa kata kita nak melihat dan mendengar bagaimana pandangan rakyat Malaysia yang memahami berkenaan dengan cagaran ini. Kita sama-sama saksikan. Cagaran merupakan sesuatu aset yang dijadikan sebagai taruhan apabila berhutang, juga barangan yang hendak digadaikan. Tidak dinafikan, ada pelbagai sebab yang mendorong pihak berkenaan untuk berhutang. Ada kalanya seseorang itu berada dalam situasi yang terdesak daripada aspek kewangan. Malah kadang-kadang dia tidak begitu terdesak, tetapi dia perlukan duit tambahan untuk tujuan pelaburan dan sebagainya. Namun sejauh mana masyarakat ini memahami konsep cagaran serta pertimbangan setiap individu untuk memilih kaedah ini dalam kehidupan? Saya berpendapat bahawa cagaran ni memang ada pro and cons dia lah. Walaupun saya tak ada pengalaman pasal cagaran, tetapi yang saya tahu cagaran ni individu seperti contoh individu meletakkan satu aset dia untuk mungkin untuk menyelesaikan yuran pembelajaran ataupun ingin bayar duit bulanan deposit pembelian rumah, dan dia akan cari duit untuk dia dapatkan semula barang yang telah diletakkan sebagai macam nak kata jaminan mungkin macam tu. Kadang-kadang saya pernah menggadaikan emas 2 dinar saya di sebuah bank, dan bank itu provide saya sejumlah kewangan duit untuk saya guna. Once bila dah cukup, saya guna, saya bayar balik dengan kadar faedah yang telah diletakkan oleh pihak bank tersebut, dan saya dapat balik emas tersebut lah daripada pihak bank. Kalau contoh 6 bulan, kita kena selesaikan hutang tersebut dalam 6 bulan. Kalau tak, akan ada, tak salah saya, bunga. Istilah ada bunga ataupun faedah lah. Kalau semakin lama kita lambat bayar, semakin tinggilah faedah yang dikenakan. So jadinya cengkeram ni biasanya digunakan untuk keadaan terdesak. So macam orang dulu-dulu kan, kita letak barang dekat pajak gadai sebab kita nak dapatkan duit tu dengan kadar yang segera. Saya cagaran tu memang penting sebab waktu saya student, saya memerlukan duit dan saya terpaksa menggadai emas saya, dan dalam masa setahun saya berjaya bayar semula. Dan cagaran ni sebenarnya memang betul-betul penting untuk orang yang memerlukan duit. Ibarat sebuah perjanjian, sekiranya ingkar, ada jaminan yang boleh dibuat sebagai tanda amanah dalam janji. Baik, kita telah mendengar sebahagian daripada pandangan mereka yang memahami berkenaan dengan cagaran. Kadang-kadang kita dengar tadi keadaan terdesak. Kadang-kadang yang tak terdesak pun dia nak juga faedah dapat wang di depan mata. Tapi hari ini kita nak bincangkan bagaimana sebenarnya kebaikan, mungkin kelebihan dan apa lagi implikasi yang kita perlu lihat sebenarnya melalui cagaran ini. Kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan isu ini bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi, merupakan peguam dan juga setiausaha Institut Profesional Kewangan Islam Berpiagam CIIF. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Doktor dah tengok tadi ya? Menarik pandangan-pandangan tu. Belia belaka tu. Semua cakap kata pajakan emas kan diberi tempoh suatu tempoh untuk langsaikan dan boleh bayar balik dan sebagainya. Kita faham bahawa macam cagaran sama je dengan pajak gadai, emas dan sebagainya untuk dapatkan wang. Okey, sebenarnya apa benda yang kita perlu faham berkenaan cagaran ni? Okey, terima kasih. Pertama sekali kita mulakan dengan untuk umat Islam mesti
kewangan Islam. Pinjaman atau apa-apa mesti syariah compliant dan kita pakai kewangan Islam. Macam tadi ada sebut pasal bunga, ada faedah. Itu biasanya terminologi untuk conventional loan, yang mana ada elemen riba dan haram. Islamik punya kita tak ada, konsep dia berbeza dan dia bukan dipanggil faedah atau bunga, dia dipanggil sebagai keuntungan. Mungkin kalau terminologi faedah ataupun bunga ni untuk riba yang mana yang haram ditukar kepada riba sendiri ataupun perkataan yang menjijikkan macam tai. So, contohnya mungkin umat Islam jauh sikitlah daripada nak ambil riba ataupun konvensional punya loan. Itu pertama. Nombor dua, apabila bercakap berkenaan dengan cagaran, apa yang kita nak faham ialah cagaran adalah satu kontrak. Kontrak yang mana si penghutang, bila dia ambil hutang dengan pemiutang, dia memberikan satu aset kepada pemiutang tu dalam bentuk aset yang bernilai untuk digadaikan. Sekiranya dia gagal melunaskan dia punya hutang, maka pemiutang boleh cairkan aset tu untuk melunaskan hutang dia. Okey. Jadi kalau saya ada aset yang berharga, saya ada emas dan saya perlukan wang, saya boleh cagarkan saya punya emas kepada Fariha. Kemudian saya ambil wang daripada Fariha. Dan bila saya tak dapat nak bayar, Fariha yang pegang emas saya ni, Fariha boleh cairkan, jual emas ni untuk melunaskan hutang saya. Dia satu kontrak. Okey. Baik, kalau katalah saya hutang kata RM20,000. Okey. Emas saya tu saya cagarkan untuk dapat RM20,000 tu, bila saya tak dapat mampu bayar, emas tu kalau dia kira-kira semua tak cukup RM20,000. Macam mana? Okey. Pertama sekali, maknanya pemiutang tu tak bijaklah. Biasanya kalau kita nak ambil cagaran, kita akan ambil cagaran yang lebih tinggi daripada nilai jumlah hutang yang diberikan. So kalau saya nak bagi RM10,000, RM20,000 tadi, RM20,000 punya hutang, saya akan ambil emas yang biasanya dalam nilai dia lebih kurang RM30,000. Sebab RM20,000 tu prinsipal yang saya bagi pada Fariha. Saya akan charge keuntungan dan ada kontrak-kontrak dia kan. Yang saya akan charge ada keuntungan. So bila Fariha bayar, Fariha akan bayar saya balik RM25,000 contohnya. So saya akan ambil cagaran nilai lebih tinggi daripada RM20,000. Saya akan ambil biasanya RM30,000 punya nilai. Dan bila saya cairkan, kalau jumlah hutang Fariha tak bayar langsung lah. Dapat je duit, lepas tu default, ingkar, tak bayar langsung. Ya, enjoy lah. So saya mungkin bukan enjoy lah, mungkin memang ada isu-isu yang tertentu tak boleh nak bayar balik. Sebab orang yang ingkar ni bukannya semua sebab dia suka-suka. Ada yang betul-betul keadaan dia terdesak kan. So bila saya dah jual, saya dapat RM30,000 tu, saya akan pulangkan kepada Fariha RM5,000 sebab RM25,000 saya punya. Tadi prinsipal RM20,000, keuntungan saya RM5,000. Dan baki tu ada baki RM5,000, saya akan pulangkan. Tapi kalau katakan bila saya nak jual emas Fariha sebenarnya tak laku sangat. Tak tahulah sebab apalah. Mungkin ada campur ke apa ke. Dia saya dapat jual hanya RM10,000 je. Okey. Hutang RM25,000. RM25,000. Kan? So saya ambil RM10,000, Fariha kena bayar saya lagi RM15,000. So cagaran tu tak akan memastikan hutang Fariha dengan saya selesai. Cagaran tu akan mengurangkan jumlah hutang. Sebab tu kalau ada cagaran, biasanya kadar keuntungan yang di-charge oleh bank kepada Fariha akan kurang daripada kalau satu pinjaman tak ada cagaran. Baik. Kita nak faham apa sebenarnya jenis-jenis aset yang boleh dicagarkan. Sebab kita tahu satu emas, betul tanah, rumah. Apa lagi sebenarnya? Macam saya cakap tadi, aset yang bernilai dan berharga boleh dicagarkan. Sama ada dia tangible, sama ada dia fizikal ataupun dia adalah satu instrumen keuangan. Contoh deposit account, boleh fixed deposit, boleh dicagarkan. Dan apa-apa yang berharga. Contoh, Fariha ada kontrak untuk buat satu kerja yang mana akan ada orang yang akan bayar. Kontrak cabut rumput lah kata. Kontrak cabut rumput, satu taman. Dan ada orang yang akan bayar Fariha. Tapi Fariha perlukan cash flow sebab dia akan bayar mungkin 3 bulan selepas Fariha siap kerja. Fariha perlukan cash untuk nak buat kerja. So boleh pergi ke satu factoring company dan dia akan terima kontrak tu. Kemudian dia akan bagi duit upfront, so Fariha boleh guna dengan cagaran dia ialah kontrak tu tadi.
Pembayaran daripada orang tadi tu boleh dicagarkan kepada bank tersebut. Ataupun contoh kalau ada bangunan, contoh kita dekat dengan Wang Utama. Kalau Wang Utama ambil pinjaman contohnya, dia ada banyak tenant, dia ada banyak kedai-kedai itu kan, penyewa. Jumlah sewa tu semua tu boleh dicagarkan kepada bank untuk satu pinjaman. Future receivables yang nak di-charge. Ataupun saya ada company yang ada stok dan saya boleh cagarkan stok-stok company saya dalam bentuk satu debenture contohnya untuk dicagarkan. Dan aset-aset company tu boleh dicagarkan kepada bank. Dalam ada satu cagaran dalam bentuk debenture. Tapi jenis cagaran tu berbeza bergantung kepada aset yang nak digunakan. So kalau kita nak pakai aset macam tanah, dan kita akan pakai borang dalam kanun tanah negara, borang 16A sebagai instrumen cagaran. Kalau kereta mungkin jenis dokumen cagaran dia berbentuk kontrak saja. Kalau benda yang intangible, kita akan gunakan kaedah serahak atau assignment, legal assignment untuk buatkan cagaran. So jenis-jenis instrumen berbeza bergantung kepada aset yang nak dicagarkan. So yang penting ialah aset tu berharga atau tidak. Kalau aset tu berharga dan berharga dinilai di mata pemiutang. Di mata pemiutang, mungkin saya sebagai pemiutang, saya tak nak gold. Saya nak silver contohnya. Saya nak perak. So walaupun gold, emas tu berharga, bagi saya susah nak jual lah. Baik ambil perak. Perak lagi, saya banyak lagi kontak untuk nak buat perak contohlah. So dia berharga di mata pemiutang tersebut. Oh, banyak tu dia punya tu maknanya jenis-jenis cagaran ni berapa banyak sebenarnya kalau di bawah? Dia tak ada kategori itulah, tapi secara umum dia ikut instrumen dia ikut pada aset tersebut. Dan aset tu kalau dia tak nampak macam rental tadi, sewaan tadi, kita tak boleh pegang kontrak, dan kita akan pakai assignment, legal assignment. So instrumen dia akan ikut pada jenis aset yang digunakan. Baik, kita bercakap dengan cagaran ini, cagaran yang biasa kita dengar kan, kita perlukan duit, okey, kita ada aset bernilai, kita cagarkan. Dan baru-baru ini luar biasa sikit, bila kita menyentuh berkenaan dengan ada satu usul di mana oleh Perdana Menteri kita sendiri, bagaimana untuk membantu rakyat yang benar-benar terdesak mencagarkan caruman KWSP untuk pembiayaan keuangan. Saya nak tanya pendapat doktor sendirilah, bagaimana melihat ini dengan mencagarkan caruman KWSP ini. Sebab kita tahu KWSP ini dia bukannya, dia untuk jangka masa panjang lah kan, untuk hari tua kita, simpanan hari tua kita. KWSP ini untuk persaraan kita lah. Bila dari retire, dari bersara, dan kita ada dana, ada caruman-caruman yang dibuat pada semasa kita aktif, masih hidup, masa bekerja, boleh digunakan di hari tua. Dan actually Akta KWSP pun menghalang untuk sebarang serahak ataupun sebarang dipanggil ditahan. Ditahan ni bahasa orang putih dia charge lah, ataupun gadaian, cagaran. Sebab dia banyak perkataan. Pajak pun boleh dikategorikan sebagai cagaran. Tapi yang bahaya yang selalu saya kata ialah bila kita nak ambil yang Islamik, kita pergi pajak gadai Islam, kita kena faham bukan Islam yang digadaikan. Kita pajak gadai tu berunsur Islamik, tapi yang digadaikan ialah harta aset kita lah, bukan Islam. Bahaya kalau pajak gadai Islam, habis tu korban semua orang nanti. Tapi yang penting untuk KWSP ni ialah, nombor satu, baru diumumkan dalam Parlimen. Tidak ada sebarang kerangka yang dikongsikan lagi. Pertama. Kedua, even Bank Negara pun belum lagi mendapat sebarang kerangka. Kalau saya tak silap saya baca 2-3 hari lepas, masa Bank Negara buat dia punya annual report, dia pun cakap dia belum terima. Tapi yang pasti, Perdana Menteri dah kata dia dah rujuk dengan Peguam Negara, dengan perundangan daripada KWSP, dan mereka kata tak langgar akta ni. Maknanya akan ada satu cara atau instrumen yang tidak melanggar undang-undang untuk dibenarkan. Dan contoh yang diberi ialah untuk orang yang ada duit. Contoh dia ada 1 juta dalam caruman dia, dia perlukan 100,000 untuk 180,000 untuk bisnes dia, maka dia ambil pinjaman 180,000 dan dia akan cagarkan. Bagaimana dia akan cagarkan kita tak pasti lagi. Mekanisme instrumen tu kita tak pasti lagi, tapi dia boleh cagarkan untuk menunjukkan dia ada duit. Mungkin yang akan jadi ialah dia, sebab dia ada duit, maka jumlah keuntungan atau rate bank bagi mungkin akan direndahkan. Sebab
dah confirm dia ada duit. Tapi isu dia ialah kalau dia tak dapat bayar, macam mana nak ambil balik duit? Nak ambil duit tu. Kalau semua orang, kita ambil worst case scenario, semua yang buat cagaran, semua tak boleh bayar, semua ingkar pembayaran dia, maka caruman semua akan keluar dan KWSP nak manage dia punya duit pun akan sukar. Tapi kita tak tahu dia punya teknik itulah lagi. Yang pasti ini bukan macam masa COVID yang mana kita dapat keluarkan duit untuk kegunaan kita. Ini bukan yang itu one off. Semua negara yang buat pun dah berhentikan. Ini sekadar untuk membantu. Perdana Menteri fikir ini salah satu cara untuk membantu rakyat yang mana yang untuk mungkin boleh cagarkan. Tadi doktor cakap mereka yang ada wang dalam caruman KWSP. Dan kita tahu bila kita pemahaman kita pula kata membantu mereka yang terdesak. Sekarang ni kategori banyak terdesak ni, tak tahu mana satu ni. Tapi tadi doktor cakap mereka yang punya wang yang boleh melakukan. Ini salah satu caranya. Salah satu cara. Tapi macam saya cakap, orang ada wang dalam KWSP pun mungkin dia terdesak juga. Bukannya dia sebab KWSP kita tak boleh nak keluar. Dia dah disekat kan. So kita mungkin akan pakai kena tengoklah keadaan terdesak tu macam mana. Baik. Kita nak tengok juga respon rakan-rakan Facebook MHI kita juga. Nampaknya topik ini mendapat sambutan. Kita lihat apa yang diperkatakan di laman Facebook MHI berkenaan dengan isu cagaran ni, doktor. Pastinya itu yalah, kita pun kadang-kadang tak faham cagaran tu macam mana dan sebagainya kan. Dan bila kata adanya satu usul yang membantu mereka yang terdesak dalam masyarakat ni boleh KWSP, sebab ada yang banyak respon sebenarnya, doktor. Ada yang setuju, ada yang tak setuju dan sebagainya kan. Jadi tapi itu yang mana sebenarnya. Mana dia boleh setuju? Kita tak tahu kerangka lagi dah boleh bagi pendapat. Bagi pendapat. Okey, kita tengok antara pendapat. Okey, ini dia. Ini doktor. Ini antara pendapat ni. Nur Aisyah mana? Nur Aisyah, MHI TV3, kalau tak tebus balik sesuatu cagaran tu akan dikenakan apa denda tak? Dia macam saya cakap tadi, dia bergantung. Cagaran adalah satu kontrak. Dalam kontrak tu dia akan menyatakan macam mana aset tu akan dicairkan. Tapi kebiasaannya cagaran ni dia kontrak yang berbeza dengan kontrak pinjaman tersebut. So sebarang denda yang akan dikenakan adalah daripada kontrak pinjaman. Kontrak cagaran ni kontrak collateral, dia kontrak yang berbeza. Kalau akan ada kos ialah kos kepada bank untuk mencairkan aset tu. So dia nak kena bayar peguam, dia nak kena pergi ke mahkamah untuk buat lelong. Yang itu semua akan ada kos. Kos tu akan dibayar oleh pencagar, yang mencagar. Dan yang mencagar tu tak semestinya penghutang tu, boleh jadi third party, orang pihak ketiga. So mungkin mak ayah yang nak cagarkan untuk anak atau kawan cagarkan, suami cagarkan pinjaman isteri. So suami akan bayar kos untuk pencairan cagaran tu kalau dia tak dapat bayar. Okey. Itu sedikit sebanyak. Kalau kita nak tahu, pastinya saya pasti doktor pun nanti bagaimana mekanisme cagaran KWSP itu kan, akaun 1 ke, akaun 2 ke dan sebagainya. Jadi kita sama nantikan, sebab ini baru saja idea ataupun diusulkan, dilontarkan dalam parlimen. Kita tengok bagaimana sebenarnya jalan penyelesaian yang terbaik untuk membantu rakyat kita yang dalam keadaan terdesak dengan pembiayaan kewangan ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan buat Dr. Said Adam Al-Habsyi, merupakan peguam negara Setiausaha Institut Profesional Kewangan Islam Berpiagam CIIF. Nanti insya-Allah kita boleh panjangkan lagi cerita ini bila dah tahu sebenarnya bagaimana mekanisme sebenar. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita bercakap berkenaan dengan bagaimana kita sama-sama membantu infak untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Tapi sebelum itu kita kongsikan terlebih dahulu perkembangan ekonomi kita. Ini berkenaan dengan 5 kaunter. Kita mulakan dengan mata wang dulu. Bagaimana melihat ringgit Malaysia hari ini? Ini yang dikongsikan. Mata wangnya ringgit Malaysia. Okey. Untuk USD RM4, 4.42. Kalau di Singapura, dolar Singapura 3.33. RM100 Indonesia bernilai 0.029. Baht Thai. Kalau 100 baht Thai, kita nilainya 12.93. Dan 100 won Korea 0.34. Okey, harga emas. Ini harga emas. Tadi kita cakap berkenaan dengan emas ni. Harga untuk 916
276.07 manakala emas 999 24 karat 301.17. Sementara itu kita kongsikan berkenaan 5 kaunter paling aktif saham untuk hari ini yang kita bagi perkembangan 31 Mac. Ini dia antara 5 kaunter paling aktif. Okey, ini sedikit sebanyak perkembangan yang kita berikan berkenaan dengan ekonomi. Kita nak terus bersama dengan Fetri Haya. Ada perkembangan yang nak dikongsi bersama dengan kalian juga. Silakan Fetri. Baik, Jumpa yang berkah nak berkongsi tentang nanti akan muncul Quran Hour yang dinantikan, dan semalam telah pun berlangsung sebuah majlis taklimat Sri Media bersama dengan World Quran Hour yang menggabungkan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WUIF dan rakan strategi media telah pun diadakan untuk menjayakan kempen Quran Hour yang akan berlangsung pada 22 Ramadan bersama dengan 13 April 2023. Dan dengan bertemakan memanusiakan ubah, program menginspirasikan dan berinteraksikan dengan Al-Quran ia dinaungi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama UIM, Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia MPAM, Rumah Ngaji Sahabat Al-Quran, Badan Bukan Kerajaan dan Kerajaan dalam dan juga luar negara, Media Prima, TV3 dan juga TV9 juga tidak terlepas dari menjadi rakan sinergi media yang bergabung dalam misi untuk mengqurankan ataupun untuk kita martabatkan Quran sebagai bangsa untuk mengikhlaskan ummah. World Quran Hour kembali diadakan di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah UIM sebagai lokasi pertama ataupun lokasi perdana selepas 3 tahun akibat pandemik COVID-19. Dan moga-moga World #Quran Hour ini yang mengimarahkan ialah kita ketahui Al-Quran sebagai mukjizat kehidupan akan menampilkan bacaan daripada qari, perkongsian tentang tadabbur Quran dan resolusi daripada surah Al-Insan ayat 1 hingga 31. Jadi jangan lupa pada 13 April nanti kita sama-sama untuk menjiwakan Quran. Sekarang anggap Ramadan Quran, selepas itu tinggal sekalian ialah sebuah kehidupan jiwa nurani darah daging yang perlu menjadi pendinding, petunjuk dan panduan. Sama-sama kita jayakan Quran Hour. Selepas ini saya akan berkongsi antara kita berhikmah dalam Ramadan dan Quran sebagai sahabat sejati. Selepas ini, di MHI. Mencari keberkatan Ramadan dan kita nak bersama dengan seorang pendakwah juga Duta Pertubuhan Mihrab, Ustaz Syed Kadil Arjufri. Terima kasih Ustaz bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ramadan ini pastinya kalau kita nampak orang akan berkejaran ya sebab hikmah terlalu banyak. Jadi apa mungkin Ustaz dapat kongsikan walaupun kita dah masuk ke 9 ni, dah nak habis 1/10, sepertiga ni, macam mana melihat keberkatan yang ada dalam Ramadan itu sendiri? Bila kita berbicara tentang keberkatan Ramadan, saya macam Fitri kata dah hari yang ke-9. Memang rasanya rata-rata kita dah biasa berbicara pun tentang Ramadan ni dan dengar pun. Rata-rata kat Malaysia ni banyak ada tazkirah kan, kat surau, kat masjid kan, cerita tentang Ramadan ni. Jadi Ramadan ni memang bulan yang terlalu istimewa, yang disebutkan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu kepada segala bulan. Jadi kalau nak cerita keistimewaan Ramadan ni dalam tempoh yang pendek memang tak mungkin. Itu adalah satu perkara yang mustahil. Tetapi tadi macam Fitri sebut tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran kan. So mudah-mudahan kita jadi orang yang rajin membaca dan mentelaah Al-Quran. Bukan saja pada bulan Ramadan, tapi Ramadan jadi kita kata satu penolak, faktor penolak yang kuat untuk kita mula bercinta dengan Al-Quran. Macam tu juga adalah Ramadan adalah bulan pengampunan daripada Allah. Kita dah banyak dosa yang kita lakukan sepanjang tahun. Nabi SAW bagi tahu antara Ramadan dengan satu Ramadan menghapuskan dosa antara keduanya. Begitu jugalah selain daripada tu, kita tahu Ramadan adanya bulan yang Allah SWT turunkan rahmat yang sangat banyak dan ada Lailatul Qadar pula. So daripada sekarang, walaupun mungkin kita kata tak apa Ramadan, Lailatul Qadar ni 10 terakhir je. Jangan kita tangguh-tangguhkan kan. Daripada sekarang kita usaha pulun dulu kan, cuba sedaya upaya setiap malam. Mudah-mudahan nanti apabila datangnya Lailatul Qadar, kita dalam keadaan yang betul-betul bersiap, bersedia dan kita dapat manfaat sebaik-baiknya. Jadi Quran memang sahabat kepada Ramadan ini, termasuklah kita berinfak dan bersedekah. Betul, tentu ambil sekali. Inspirasi Rasulullah yang macam disebutkan bahawa bersedekah seperti angin ya, laju lebih dari angin, lebih daripada angin. Macam mana Ustaz kita dapat jadikan infak ini sebagai sahabat sejati kita? Kita tahu yang bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni dia mengajar kita erti bagaimana kesusahan.
Kita tak makan, tak minum. Kan memang sebenarnya nak ajar kita benda tu. Walaupun kadang-kadang kita ni fail juga bila buka puasa, ya Allah kan, terlupa kesusahan tu. Jadi satu cara untuk kita terus mengerti erti kesusahan tu adalah dengan berinfak. So kita terus jelah sedekah, infak, dan kita fikir sedekah ni kan dia menghapuskan dosa juga. Ramadan pun menghapuskan dosa. Dan Ramadan salah satu kelebihan dia membebaskan daripada api neraka. Sedekah juga membebaskan daripada api neraka. Kan? Dalam hadis Nabi kata sedekahlah walau sebelah biji kurma kan. 2 hari lepas saya buka puasa dengan kawan-kawan dekat kedai, dia punya kurma sikit-sikit je. So kita terpaksa kongsi kan. Kongsi. Saya pun ambil sebelah bagi pada kawan sebelah kan, setengah tu. Saya terfikir kan, setengah ni kalau nak jual tak laku. Ya. Tak laku, siapa nak jual setengah biji kurma. Tapi setengah biji kurma pun boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Baik. Jadi apa peluang yang dapat kita manfaatkan Ramadan ini dengan cerita ada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab. Mungkin dapat kongsikan. Kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab kita terbagi kepada 2 jenis kempen. Satu kempen kita membina yang sesuatu yang baru, dan sekarang ni antara kempen yang sedang ongoing adalah kempen membina Masjid Al-Falah di Sungai Ramal di Kajang. Dan gambar kita di skrin sekarang ni adalah gambar Mak Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra yang kita sedang mengumpulkan dana untuk membina untuk pelajar-pelajar kita ni, masya-Allah, pelajar-pelajar yang baik. Yang gambar sekarang ni bukan di Turki Masjid Al-Falah ni di Kajang insya-Allah dah 90% siap. Jadi dah hampir siap dah, cuma kita masih lagi memerlukan sedikit dana untuk kita bayar kontraktor juga, dan juga untuk sound system, permaidani di dalamnya. Memang rekaannya sangat indah. Saya tengok pun saya kata, ui, terkejut tengok ada dekat Kajang masjid seindah ini dekat luar tu dapat macam Turki dan dicampurkan dengan beberapa masjid di Timur Tengah yang lain. Jadi mereka sangat memerlukan dana dari yang kita boleh bantu. InsyaAllah, bayangkan je lah masjid ni siap, setiap kali orang solat dalam tu ada pahala untuk kita, insya-Allah. Dengan majlis ilmu yang dimakmurkan lagi. Ya, mudah-mudahan majlis ilmu dan sebagainya. Dan ada satu lagi surau di Petaling Jaya juga kita dalam proses untuk membaik pulih. Sebenarnya. Jadi kalau misalnya kata kalau ada yang rasa berat sedekah infak macam mana? Apa saran Ustaz? Sebab ialah kita melihat hanya mungkin aspek lain nak raya semua, tapi agak inilah berat sikit buat sedekah infak. Macam mana saranannya? Dalam Al-Quran Allah SWT ceritakan faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rasa rezeki dia, rasa macam susahlah nak bayar tu, nak bayar ni, kan pelajar anak-anak baru masuk sekolah, nak raya pula, banyak kita kena spend duit kan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, infaklah apa yang mampu. Apa yang mampu kita infakkan, dan hujung ayat tu Allah Ta'ala bagi tahu, saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah Ta'ala akan jadikan selepas kesusahan ada kesenangan. Rupanya salah satu daripada cara untuk mendapatkan kesenangan adalah dengan berinfak apa yang kita boleh. Bukan maknanya kena bagi juta-juta. Kan? Berapa sen pun macam kita sebut tadi, setengah biji kurma pun boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Bayangkanlah pelajar-pelajar ni, tengok anak-anak ni, mereka belajar nanti di tempat yang baru nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan adanya pahala yang berpanjangan untuk kita. Dan sebenarnya itu salah satu faktor, kalau saya sendirilah secara peribadi, Fitri, yang nak menguatkan untuk sedekah ni adalah bila tengok macam inilah, tengok pelajar-pelajar ni kan, kita kata aku amalan tak banyak, dosa banyak. Jadi mudah-mudahan dengan berkat aku sedekah ni, budak-budak ni belajar, budak-budak ni semayang, budak-budak ni boleh hafal Quran, budak-budak ni nanti akan menjadi insan-insan yang hebat. Satu hari nanti ada pahala untuk aku bila aku dah baring dalam kubur. Ada saham yang berpanjangan. Yang mampu kita ni. Sampai bila kempen ni berlangsung, Ustaz? Kempennya memang terus berterusan, kempen-kempen Pertubuhan Mihrab, kerana ada sahaja masjid dan tahfiz yang kita akan terus membantu. Yang sekarang ni yang kita sebutkan beberapa masjid dan tahfiz, dan kempen memang akan terus berterusan, dan terus boleh layari infakmihrab.com, ataupun kalau nak tengok update pada kempen-kempen tersebut boleh terus pergi kepada Facebook Pertubuhan Mihrab ataupun Instagram Mihrab HQ, dan juga boleh terus memberi infak melalui QR code yang tertera di skrin. Ada pelbagai jenis QR code kat situ tu, tinggal keluarkan saja handphone kita dan terus dan masalah mudah kadang tidak perlu sampai pun, tapi di talian ada pahala yang bercambah. Terima kasih untuk Ustaz Syedul Qadir Al-Jufri yang sentiasa memberikan ilmu, kesegaran baru dalam ilmu. Semoga ada manfaatnya, insya-Allah. Nanti Faria juga akan berkongsi tentang peluang untuk kita memberikan infak kepada mereka yang memerlukan. Selepas ini DJ Ahmad Syai terus bersama kami.
Baik, kita teruskan pengisian MHI untuk hari Jumaat 9 Ramadan ini. Tadi Fatri dah pun berkongsi berkenaan infak ini juga memberi peluang anda untuk berinfak untuk kempen wakaf pembangunan Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Ansar Permasjaya Johor. Tetamu kita ni hari ni hebat Fatri. Tadi kali ini kita nak perkenalkan tetamunya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, merupakan Duta Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Ansar Permasjaya Johor. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Farah sihat? Segoklah Datuk noh. Itulah. Lama tak jumpa sebenarnya kita orang ni. Sebenarnya lama tak jumpa. Sebab Fariha pun bukan selalu ada kan. Dan tak jemput saya pun. Allahuakbar, dengar tu menebik. Okey, kita bercakap berkenaan dengan pembangunan Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Ansar Permasjaya Johor. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit berkenaan latar belakang berkenaan Mahat ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Fariha dan semua rakan-rakan yang sedang menonton Malaysia hari ini. Menariknya saya terlibat secara langsung dengan Mahat ini kerana pada awalnya dulu saya ceramah di surau ini. Surau ini sangat aktif, ramai orang. Jadi mereka upgrade, dia di tengah-tengah bandar. Mereka upgrade kerana ada budak-budak datang belajar menghafaz Al-Quran di situ. Kemudian mereka minta tanah wakaf dan sebagainya. Alhamdulillah dapat tanah wakaf, kemudian dapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Johor. Fariha orang Johor kan. Lepas tu dipantau juga oleh Jabatan Agama Islam Johor untuk menaikkan bangunan masjid dan surau dan juga Mahat Tahfiz Al-Ansar ini di Permasjaya Johor. Jadi alhamdulillah mereka mula tu dengan begitu agresif sekali. Bajet keseluruhan 15 juta. Sekarang ni dah terkumpul 8 juta. Dia pecahkan 3 fasa, 15 juta tu 3 fasa, 5. Sekarang ni dah ada 8 juta alhamdulillah. Baru ni saya pergi tengok pun dah besar, tingkatnya pun tinggi alhamdulillah. Budak-budaknya pun dah menghafaz Al-Quran dekat situ dan ada surau alhamdulillah. Para jemaah pun datang, orang kawasan keliling pun datang. Jadi ini salah satu daripada benda yang sangat saya gembira. Bila tengok anak-anak kita menghafaz Quran, kemudian mereka masuk sekolah, diorang ambil SPM, kemudian mereka jadi doktor perubatan, diorang jadi engineer. Hari ni lain tau. Dulu kalau hafal Quran ustaz je kan. Ya, tak, sekarang tak. Baru ni saya pergi ke sebuah hospital, dia ni doktor dah hospital sedang. 2 orang ke 3 orang datang sembang dengan saya. Dia kata, ustaz saya hafaz Quran dulu. Allah sukanya. Bila dia hafaz Quran, dia hafal ubat-ubatan pun mudah. Jadi alhamdulillah kita nak lagi banyak tempat-tempat macam ni. Cuma yang bagusnya Mahat Tahfiz ini, dia dapat kelulusan Majlis Agama Islam Johor. Itu yang paling penting. Sebab selalu kadang-kadang tak berdaftar ni susah juga. Tak dipantau, ada masalah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah yang ini syukur. Untuk fasa kedua ni kita perlukan lagi 2 juta lagi. Okey, dia berfasa dia fasa. Datuk kata 3 fasa kan? Fasa pertama dah siap, komplit. Fasa kedua. Ni fasa kedua untuk penambahbaikan surau, kemudian fasiliti pelajar dan sebagainya. Fasa ketiga nanti untuk tadika. Ada juga. Itu fasa ketiga. Next 5 juta itulah. So semua total adalah 15 juta. Alhamdulillah. Datuk, okey, dalam kita membantu kan wakaf, berinfak ni untuk pembinaan pembangunan Mahat Tahfiz Al-Ansar ini, mungkin kebaikan berinfak ini kan. Tadi masjid, yang ni pula Mahat. Dia satu perkara saya peganglah. Setiap pagi kita akan cuba buat. Saya akan cuba buat, saya cuba amalkan sebab saya tak nak saya di akhirat nanti Fariha jumpa saya dalam neraka. Sebab apa? Allah kata dalam Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau buat tapi kau cakap tapi kau tak buat. Saya cuba amalkan setiap pagi sedekah subuh. Kadang-kadang kita nak bagi masuk dalam akaun tu pun ialah kita nak pergi masjid apa semua. Jadi sekarang ni kita dah tahu nombor-nombor akaun. Kan hari ni semua nombor akaun kod semua kita letak kat situ. Pagi-pagi saya akan cuba transfer apa yang saya mampu lah. Setiap hari saya cuba amalkan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebut bila kita bangun pagi saja ada 2 malaikat yang akan duduk dengan kita. 2 malaikat. Fariha bangun pagi tadi, 2 malaikat dah ada dengan Fariha. Salah satu malaikat akan doa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Wahai Allah, bagilah kepada orang ini, ya Allah, dia berinfak di awal paginya, sedekahnya, kau gantikan dengan yang lebih baik. Jadi sebenarnya kita ini bagi sikit apa yang kita mampu, insya-Allah kita tidak akan rugi. Sebab kita kena ingat suatu hari nanti tempat-tempat yang kita wakafkan itu akan datang di akhirat bagi syafaat, insya-Allah.
bangun pagi celik je terus sedekah subuh tu. Okey, bagaimana juga sehingga bila ni dia punya kempen untuk ni? Kempen ni untuk bulan Ramadan kita memang nak bagi penuhkan 2 juta tu, bagi 2 juta tu untuk komplitkan fasa kedua. Manakala dia akan berterusan untuk fasa yang ketiga juga lepas ni, 5 juta lagi. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk kutip dan dapatkan dana ini, dan pastikan siapa-siapa saja yang nak masukkan duit ni ke dalam akaun, tolong masuk ke dalam akaun ni, akaun yang tertera tu. Bukannya dia mesti nama Ma'had, mestilah Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Ansar Permas Jaya. Bukan nama orang lain, bukan nama peribadi siapa-siapa, sebab kita nak biar benda ni telus. Yang paling bagus dengan Fariha, untuk syarikat-syarikat semua ataupun orang berniaga, dia boleh tolak ataupun dia boleh dapat deduction daripada LHDN. Percukaian. Itu kalau kita dah dapat semua tu boleh resit dia tu boleh gunakan untuk inilah, untuk tolak cukai dan sebagainya. Sebab ia mendapat kelulusan LHDN, mendapat kelulusan Majlis Agama Islam Johor dan juga Jabatan Agama Islam Johor. Itu yang paling menariklah. Maknanya terjagalah kita punya duit tu, insya-Allah. Mungkin Datuk juga boleh kongsikan jugalah sempena dengan bulan Ramadan ni kan. Apatah lagi bulan baik, bulan penuh berkah, apa saja kita lakukan, insya-Allah pahala tu berlipat ganda. Kita berinfak dalam bulan Ramadan ni, Ustaz? Satu perkara yang kita kena ingat, Nabi SAW akan sentiasa melebihkan, menaikkan lagi jumlah infak, sedekah, termasuk bagi orang makan. Di bulan Ramadan kita bagi orang berbuka puasa. Fariha buka puasa dekat mana? Kat TV3, dekat rumah ke apa semua kan. Beli sesuatu, kongsi kat jiran sebelah, dapat pahala. Amalkan benda-benda macam ni, sebab ia merupakan suatu perkara yang dijanjikan Allah, kamu akan dapat martabat yang paling tinggi. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu akan dapat martabat yang paling tinggi bila kamu banyak memberi dan menderma, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, ini antara informasi yang kami kongsikan untuk kita sama-sama menjayakan kempen wakaf pembangunan Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Ansar Permas Jaya Johor. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya, Datuk Doktor, tertinggal Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif, bukan Duta Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Ansar. Baik, itu sikit sebanyak yang kita kongsikan berkenaan hari ini. Kita nak kongsikan berkenaan dengan informasi skuad Seindah Kasih dan kru Jom Ronda. Fatri? Okey, dan skuad Seindah Kasih dan Jom Ronda ini akan melawat ke beberapa lokasi di Semenanjung Malaysia sempena dengan bulan Ramadan. Dan misi rombongan ini ialah untuk menyemarakkan kegembiraan dan menyebarkan kasih sayang dengan aktiviti seperti gotong royong, berbuka puasa dan juga banyak lagi aktiviti yang menarik untuk digerakkan demi kemakmuran bersama. Bagi maklumat terkini boleh kunjungi di laman web extra.com.my/seindahkasih. Dan inilah satu lagi aktiviti yang berkonsepkan CSR yang menggabungkan sifat kasih sayang sesama manusia, insya-Allah. Okey, dan esok kita akan ke sebuah masjid. Kita awal pagi dah masaknya. Masak bubur lambuk. Kadang-kadang kita perlukan persiapan tu lama sikit. Ya, lama-lama berkualiti. Kita bukan masak seperiuk, kita masak. Semoga menjadi asbab kepada kebaikan bersama. Di awal pergi ke? Pergi sana. Di Masjid Ibn Az-Zubair Ibn Awam. Di Ceras. Kita jumpa esok ya. Jaga diri, selamat berpuasa. Assalamualaikum. Allah barik lahum Allah